أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة أمه في الدار آمين. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. Maka berkatalah Nabi Yaqub alaihissalam, dia meninggal oleh zibun, oleh serigala. Suatu anggota pun dia beranggota Nabi Yusuf alaihissalam. Kau bawakan kepada aku supaya aku nak jinakkan akan serigala itu, dan aku nak ciumkan akan bau. Ketika anak-anak adik-beradik Nabi Yusuf, mereka mengatakan Nabi Yusuf dibunuh oleh serigala. Kata Nabi Yaqub alaihissalam, mana bukti kata Yusuf dimakan serigala? Ada tak bajunya? Ada kesan darahnya? Kata Nabi Yaqub alaihissalam, aku nak panggilkan akan serigala, aku nak tanyakan akan serigala. Mungkin Nabi pasal diberikan mukjizat, boleh berkata-kata dengan binatang. Maka berkatalah mereka itu, saudara Nabi Yusuf alaihissalam, inilah bajunya, berlumur dengan darah. Mereka pun tunjukkan baju Nabi Yusuf yang berlumuran dengan darah. Maka telah menyembelihlah mereka itu akan seekor kambing, dilumurkan darah kambing kepada baju Nabi Yusuf alaihissalam sebelum mereka pulang ke rumah. Baju Nabi Yusuf itu bukan daripada darah Nabi Yusuf. Saudara Nabi Yusuf diambil kambing, disembelihkan kambing, dilumur darah kambing dekat baju Nabi Yusuf. Mereka berdusta mengatakan Nabi Yusuf sudah dibunuh oleh serigala. Kemudian mengambillah Nabi Yaqub alaihissalam akan baju Nabi Yusuf itu dan dibalutkan akan baju Nabi Yusuf, dan kemudian dilihat tidak ada kesan jari, tidak ada koyak satu pun. Ketika Nabi Yaqub bukakan baju anaknya Nabi Yusuf, tak ada kesan koyak satu pun. Kemudian dia menciumlah, Nabi Yaqub mencium baju anaknya, dan berkatalah Nabi Yaqub alaihissalam, aku tidak bau akan bau daging dan bau darah. Subhanallah, kata Nabi Yaqub alaihissalam, apa yang terlebih memaafkan akan ini segala? Elok betul segala, bau pun tak ada. Kata Nabi Yaqub, itu betul segala makan Nabi Yusuf, bau pun tak ada. Dan apa yang terlebih lemah lembut segala? Sekiranya menangkap anakku dimakan, tapi tak dicarikan akan bajunya. Dan itu muskil Nabi Yaqub alaihissalam. Saudaranya mendakwa Nabi Yusuf dibunuh oleh serigala. Ketika dilihat baju, tak ada berbau, tak ada kesan koyak. Dan telah nyatalah bagi segala kelakuan mereka itu bahawa serigala itu tidak menangkap akan Nabi Yusuf. Maka tahulah Nabi Yaqub, Nabi Yusuf tidak ditangkap oleh serigala.
Dan bahasa dizolimkan akan Nabi Yusuf itu juga. Maka duduklah Nabi Yaqub hal keadaan menangis dan meratap. Dan berkatalah Nabi Yaqub alaihissalam, anakku, buah mata hatiku, mudah-mudahan, kata syairku, pada aku sungai yang diselami. Mudah-mudahan anakku, di mana telaga yang dijatuhkan akan anakku, dan di mana binatang yang dilintangkan kepadanya. Mudah-mudahan, kata Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub bersyair. Nabi Yaqub menangis bersyair. Di mana telaga dilemparkan Nabi Yusuf, dan mana sungai dan dibuangkan Nabi Yusuf, sama-sama menangis, dibacakan akan syair. Segala anakku, kata Nabi Yaqub alaihissalam, tunjukkanlah olehmu atas anakku ni, maka jika ia hidup, kembalikan akan aku. Dan jika ia Nabi Yusuf itu mati, kamu tanamkan akan dia, tunjukkan aku di mana kuburnya, supaya aku ziarahkan akan kubur anakku Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yaqub bertanya kepada anak-anaknya, kalau dibunuh, di mana tempatnya? Kalaulah dimakam, ditanamkan, di mana kuburnya? Kalau masih hidup, di mana sembunyinya? Maka berkatalah segala anak-anak, mereka berkata setengah akan setengahnya, tidakkah engkau lihat bahawasanya bapa kita ini mendustakan bagi kita, dan tidak ia membenarkan akan perkataan kita? Kata mereka, marilah kita pergi berburu seekor harimau, kita lumurkan dengan darah, lalu kita mengatakan inilah harimau yang telah memakankan akan Nabi Yusuf alaihissalam. Kerana Nabi Yaqub tidak percaya bahawa anak Nabi Yusuf itu dibunuh, maka saudara-saudara Yusuf berpakat, dan kita cari seekor harimau, kita tangkap harimau, kita cakap harimau itulah yang telah bunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Kata mereka, mudah-mudahan percayalah ayah kita Nabi Yaqub alaihissalam. Maka pergilah mereka itu, saudara-saudara Yusuf, yang memburukan seekor harimau, diikat dia dengan tali, dibuatkan harimau itu kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Anak Nabi Yaqub diberikan keistimewaan. Harimau juga orang, harimau lain. Kita juga harimau, kita lain. Pasal tu anak Nabi ni spesial lah. Ada keistimewaan dia. Dia juga harimau, dia boleh tangkap itu. Maka tak dibawanya harimau ke hadapan ayah Nabi Yaqub alaihissalam, lalu melihat Nabi Yaqub kepada harimau. Kata Nabi Yaqub kepada anaknya, apa ni? Kata mereka, inilah harimau yang telah makan kambing kami, maka kami tidak sangka memakan akan saudara kami. Lalu kami tangkapkan akan harimau, bawa datangkan kepada kami. Kata anak-anak Nabi Yaqub, inilah harimau, duk tangkap makan kambing, duk makan Nabi Yusuf ni. Lepaskanlah olehmu akan ni. Kata Nabi Yaqub, kau lepaskan harimau. Jadilah harimau itu duduk kibas-kibaskan ekornya, duduk terhampar di hadapan Nabi Yaqub alaihissalam. Harimau itu dilepaskan dari ikatan tali. Harimau itu duduk di hadapan Nabi Yaqub alaihissalam. Maka menghamparkan harimau itu kepada Nabi Yaqub. Dia hampir lututnya,
dengan lutut Nabi Yakub. Berdepanlah seekor harimau dengan Nabi Yakub alaihissalam. Maka mengangkatkan Nabi Yakub itu akan tangan ke langit. Nabi Yakub angkat tangan nak berdoa. Lalu kata Nabi Yakub alaihissalam, Tuhanku, mengajak Nabi Yakub, perkenankanlah olehmu seruan aku, dan kasihanlah olehmu akan ibrahku. Maka lepaskanlah bagiku lidah harimau itu dengan kudrah kekuasaan Engkau ya Allah. Kuasa Engkau atas tiap sesuatu itu yang amat kuasa. Nabi Yakub mohon dengan Allah. Nabi Yakub nak bercakap dengan harimau. Nabi Yakub mengajar. Nabi Yakub nak bercakap dengan harimau. Maka berlututlah. Maka Allah berikan tuturan kepada harimau. Lalu berkata harimau itu cakap, Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Harimau beri salam kepada Nabi Yakub alaihissalam. Lalu jawab Nabi Yakub, wa alaikassalam. Kalau binatang beri salam, jawablah. Kata Nabi Yakub menjawab, Kuklah dengan kucing beri salam. Harimau, kata Nabi Yakub, dengan apa dosa engkau? Apa dosa engkau pada aku? Engkau akan menunjukkan akan anakku ni? Kata harimau, tidak. Harimau menjawab, tidak. Tak ada berdosa. Dan demi Allah sebenarnya, dan di Allah sebenarnya, tidak aku makankan akan daging, dan tidak aku minumkan akan darahnya, dan tidak aku jatuhkan bulunya. Dan tidaklah bagiku dengan anak engkau satu janji pun. Dan bahasanya aku ini harimau yang dagang dengan negeri kamu. Kata harimau itu, sentuh tidak. Dan tak lagi nak makan daging, nak minum darahnya. Dan sentuh tidak. Dan tubuh Anbiya Allah haramkan pada binatang. Binatang tak boleh buat khianat kepada orang yang menjadi para Nabi yang mursalin. Kata harimau, aku dagang, aku bukan wasi, aku bawa, aku ngasih. Kata harimau, aku dagang, singgah negeri kamu. Aku datang dari negeri Mesir. Harimau itu datang dari negeri Mesir, jauh dan pergi ke Syam. Aku datang nak menuntut dan mencari saudaraku. Telah baik saudaraku tak berapa lama, tahun lama ni, tidak aku ketahui hidup ataupun mati. Harimau kata, aku datang sini, Syam ni, dari Mesir ni, nak cari saudara. Binatang begitu ni, nak cari saudara dah hilang, berapa tahun tak jumpa. Kata harimau kepada Nabi Yakub alaihissalam, maka aku harapkan akan dia. Kata harimau, aku harap saudaraku masih hidup atau minggu ni. Maka aku ihtisab, memperkirakan kepada Allah, dan bahawa daging ambil itu haram atas kami. Harimau kata harimau, tubuh daging Nabi-Nabi haram atas kami. Kami tak boleh buat khianat zolim kepada tubuh orang yang menjadi Nabi. Maka berkatalah Nabi Yakub alaihissalam kepada segala anaknya, hanya telah mendatangkan kami dengan hujah atas diri kamu. Keluar dia mencarikan akan saudara itu, dan kamu menghilangkan saudara kamu. Dan sebenarnya engkau ketahui bahawa harimau tidak makankan anakku. Dan lepaslah ia harimau daripada barang yang dibangsakan kepada. Kata Nabi Yakub kepada anak dia, harimau nak cari saudara yang hilang, engkau berhilang ke saudara yang ada. Elok adik-beradik ada Nabi Yusuf, kau hilangkan. Harimau nak cari saudara yang hilang, kau ditangkaplah. Kata Nabi Yakub kepada anak-anak dia.
Ketahuilah bahawa harimau tidak makan akan anak dan melepaskan lagi. Maka sabar akan sabar yang hidup. Perlulah Allah SWT Tuhan yang kami minta tolong. Maka tahulah Nabi Yaqub anak-anak yang berdusta, ya, sudah berkata dengan harimau, ya, tubuh bernabi tak ada sentuh oleh binatang-binatang buas atau binatang bisa. Maka telah mewahyukan Allah SWT kepada Nabi Yusuf AS, bahasanya aku mengeluarkan kamu daripada, bahasa aku mengeluarkan akan, maka telah mewahyukan Allah kepada Nabi Yusuf. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Yusuf AS, bahawasanya aku firman Allah, aku keluarkan akan kamu hai Yusuf, dan aku jadikan pesuruhku kepada negeri Mesir, dan aku jadikan ahli Mesir hamba bagimu, untuk berkhidmat mengkhadamkan dikau segala orang-orang yang gagah, dan menghinakan dikau segala raja-raja dan orang yang mengeras akan orang, dan anak engkau yang atas bagi saudara engkau. Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Yusuf AS, Yusuf, nanti engkau akan jadi orang yang paling lebih dekat dengan Mesir. Allah jadikan, Allah angkat Nabi Yusuf dan jadi wazir dekat negeri Mesir. Segala siapa pun ada di negeri Mesir, hamba, bala tentera, raja-raja, semua akan tunduk di bawah Nabi Yusuf AS. Maka hukumkanlah pada mereka itu barang yang sendak kamu, wahai Allah, wahai Yusuf, ketika engkau aku berikan kekuasaan, engkau jatuhkan hukuman, aku berikan kepada engkau firman Allah. Maka tak kembalilah kafilah daripada negeri Syam, berkendaklah mereka itu ke negeri Mesir, dan Allah banyak orangnya 309 orang, dan Allah kepada ketua ahli kafir itu namanya Malik bin Zair Al-Khuzai. Dulu ketika Nabi Yusuf dilemparkan dalam telaga, tengah-tengah padang pasir ada telaga, apa yang sulung tak bagi Nabi Yusuf dibunuh, kata apa yang sulung Yahuza, kita lemparkan dalam telaga. Duduk dalam telaga, kalau kembali lemparkan Nabi Yusuf telaga, Allah perintahkan maka Jibril timbulkan batu supaya Nabi Yusuf tak tenggelam dalam telaga. Duduk dalam telaga lebih kurang 3 hari. Duduklah dalam telaga 3 hari, lalu rombongan musafir. Berapa rombongan musafir? 309 orang. Lalu rombongan musafir, kafilah, kalau Arab Islam bagi kafilah. Rombongan musafir kafilah lalu banyaknya 309 orang. Ketua rombongan musafir kafilah ini namanya Malik bin Zair Al-Khuzai. Mereka datang nak menuju ke Mesir. Maka tak ada hampir dengan tempat itu, telah berkatalah ketuanya yang dahulu berjalan, adalah bagiku pada tempat ini telah. Maka berhenti mereka itu padanya dalam perjalanan nak menuju ke Mesir. Kata ketua Malik bin Zair, biasa kita berdagang, kita lalu jalan ni, kita akan jumpa telaga, kita berhenti lihat rombongan, minum air, buat makan. Kata ketua ni kepada rombongan tersebut. Maka menyerulah Malik bin Zair kepada saya ni, seorang namanya Bushra, seorang namanya Bishar.
Kata kedua hamba Malik bin Zaid, ya, kata Malik bin Zaid kedua hambanya, kamu pergi ke telaga, bawakan air kepada kami. Kata kedua hambanya pergi, dibawakan timba. Katakan hampir dengan telaga, tiba-tiba mereka dapati ada beberapa ekor burung duk berhenti pada telaga. Duk masyhurlah, berbimbang-bimbanglah Busyra dengan hajat. Nampak burung, terlupa perintah tuannya suruh ambil air. 2 kali tengok burung itu. Maka pergilah Bishr kepada telaga. Salah seorang lagi hamba bagi Bishr, dia pergi telaga. Sampai dekat telaga, Bishr melihat telaga itu keluar cahaya yang penuh dengan gilang gemilang. Tercengang-cenganglah Bishr hamba ini. Maka dihulurkan timba dalam telaga. Diangkat telaga nak naik, tiba-tiba bergantung pada timba telaga tersebut seorang budak, itulah namanya Nabi Yusuf AS. Dilempar telaga timba, diangkat timba telaga, ada seorang budak bergantung. Kelihatan tubuhnya elok ketika itu. Dan Yusuf dilemparkan waktu kecil, ya, belum lagi sampai umur 7 tahun lebih kurang. Maka berkendaklah mengangkatkan akan ini berat terasa. Ketika Bishr nak angkatkan timba yang bergantung Nabi Yusuf, terasa berat. Kemudian ia kepadanya, tiba-tiba melihat muka budak itu seolah-olah pancaran cahaya matahari dan bulan purnama. Katakan melihatlah hamba itu akan hulam seperti batu tamam bulan penuh purnama. Tiba-tiba datanglah satu perasaan yang amat memabukkan, dan tak terasa akan berat timba tersebut. Diangkatnya sampai budak tu naik keluar telaga. Oleh kerana pancaran nur cahaya Nabi Yusuf itu teramat cantik seperti bulan purnama, hamba itu angkatkan timba tak terasa berat. Nur cahaya Nabi Yusuf itu diangkatkan timba tak terasa berat. Wajah Nabi Yusuf lebih kurang sama dengan wajah Nabi Adam AS. Sama di 2 jam. Nabi Yusuf rambut dia panjang, sama dengan Nabi Adam di 2 jam. Kalau wajah Nabi Muhammad, dia hampir serupa dengan wajah Nabi Ibrahim AS. Kalau wajah Nabi Isa, itu sama dengan wajah Nabi Yahya AS. Cuma membezakan wajah Nabi Yusuf dan Nabi Adam. Wajah Nabi Yusuf itu cahaya seperti bulan penuh purnama. Tak kala mengingat ia kepada Nabi Yusuf, tercengang-cenganglah ia pada keelokannya. Dan dibawakan Nabi Yusuf kepada penghulunya, Malik bin Zaid. Hamba ini membawa Nabi Yusuf kepada penghulunya. Tak kala melihatlah kepadanya oleh Malik bin Zaid, duk berkenan hati. Betul budak comel. Tercenganglah ia akan keelokannya. Dan jadilah ia dulu berkhobar-khobar dengan bahasa Arab, dan sekali-sekali dia berkhobar-khobar bercerita dengan bahasa Ibrania. Malik bin Zaid ini adalah orang yang menguasai banyak bahasa. Nabi Yusuf, Nabi yang terkenal dengan gelaran Siddiq. Di antara seramai-ramai para anbiya, Nabi yang terkenal dengan maqam Siddiq itu Nabi Yusuf. Nabi yang terkenal bertakbir mimpi itu Nabi Yusuf. Nabi yang terkenal dengan wajah yang cantik itu Nabi Yusuf. Nabi yang terkenal menguasai lebih 99 bahasa itu Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf dimasyhur, dia pandai cakap lebih daripada 99 bahasa. Ketika Malik bin Zaid cakap bahasa Arab, dia cakap bahasa Arab. Ketika Malik bin Zaid cakap bahasa Ibrani,
Ibrahim. Itu antara kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi yang masyhur diujikan kemiskinan itu Nabi Isa. Nabi yang masyhur diberikan kekayaan itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi yang masyhur Allah ujikan kesakitan itu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi yang masyhur dengan garamnya itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang masyhur muliakan tetamu itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang masyhur berbakti pada ibu itu Nabi Yaqub alaihissalam. Ketika Malik bin Zaid ketua rombongan musafir kafilah, dia tengok Nabi Yusuf cantik elok, budak ni elok muka, dia pun cakap sekali bahasa Arab, dia jawab bahasa Arab. Dia tanya sekali bahasa Ibrani, dia jawab bahasa Ibrani. Dan ada kemasyhuran Nabi Yusuf menguasai lebih 99 bahasa. Dan anak segala saudara Nabi Yusuf duduk perhatikan, mereka peliharakan kambing di sekeliling telaga tersebut. Mereka berhadap kepada rombongan itu. Dan berkatalah sekalian saudara Yusuf, ini budak kami, budak ini lari daripada kami, dan 3 hari dia lari duduk sembunyi antara kami. Ketika Malik bin Zaid sedang berbicara dengan Nabi Yusuf, datanglah saudara Nabi Yusuf berkata, adik beradik Nabi Yusuf cakap, budak ni hamba kami, budak ni hamba kami, dia lari daripada kami sembunyi, 3 hari hilang. Dia sembunyi tak tahu, baru tahu dia sembunyi antara. Sedangkan Yusuf adik beradik, adik beradik lah. Mereka mendakwa Yusuf ni hamba mereka. Dan mereka berkata kepada Malik bin Zaid, dan berkatalah mereka itu dengan bahasa Ibrani, jika engkau ikrarkan dengan kehambaan, sejahtera engkau. Dan jika tiada, kami tinggalkan tangan, dan kami bunuh akan dikau akan sejahat-jahat bunuh. Maka tercengarlah Nabi Yusuf, dia berjawabnya, maka berdahulukan akan dia kepada Yahuza. Kata saudara dalam bahasa Ibrani, adik beradik Nabi Yusuf bercakap dengan Nabi Yusuf dalam bahasa Ibrani, Yusuf, kalau kau tak mengaku kau hamba kami, kita akan bunuh kau. Kita akan bunuh dengan sejahat-jahat bunuh. Sahabat kita akan bunuh kalau tak mengaku hamba kami. Dan berkatalah, saudaraku, bahawasanya mereka telah mengkhabarkan kepada bapa engkau dimakan harimau. Maka jika engkau mengaku bagi mereka itu akan hamba, dijualnya akan dikau, dan lepas engkau daripada bunuh, mudah-mudahan berdatang akan dikau dengan keluasan. Berdahulukan mereka kepada ahli kafilah. Kata Yahuza, Abang Sulungah, Yahuza tu dia agak orang yang ada sifat pelik kemanusiaan. Kata Yahuza, wahai Yusuf, kalau kau mengaku, engkau akan dibunuh oleh adik-adik yang lain. Barangkali engkau diambil oleh kafilah ini, engkau akan dibawa pergi keluar daripada Malaysia. Kata Yahuza kepada Nabi Yusuf dalam bahasa Ibrani. Dan kata mereka itu baginya, ini budak kami, dia lari daripada kami. Kata Malik bin Zaid, wallahi, budak ini tak rupa macam hamba, rupa macam orang yang elok-elok, rupa seperti daripada golongan orang yang mulia-mulia. Kata mereka itu bahkan bahawasanya bapa kami memberi seorang jariah namanya Rahim, dan anak yang menyusukan serta kami, dipeliharakan ia bersama-sama dengan kami, lalu ia rupa serta rupa kami.
Kata Malik bin Zaid, tak nampak budak ni seperti hamba. Hamba dengan pakaian ni, buruk, muka pun buat kerja lain, orang muka kerja, buat kerja berat lain. Mukanya macam orang ni. Kata saudara dia, bapa kami ada seorang jariah, hamba saya perempuan, namanya Rohil. Lalu dinikahkan, dapatlah anak ni, budak ni dapat anak ni. Lalu ibu kami menyusukan akan dia, jadilah ia seterupa kami. Atau antara kelebihan susu, selain ia mewarisi rupa, ia mewarisi akan dominan. Sebab itulah Rasulullah SAW, Nabi adat orang Arab dibeli Rasulullah di perkampungan, diberikan ibu susuan, lebih kurang 10 ibu susuan Nabi. Kita kalau anak kita ikut sunnah Nabi, perjalanan Nabi, kalau kita dapat anak, kita berikan ramai perempuan menyusu, saya itu menegak. Ia akan mewarisikan tabiat, akan mewarisikan rupa. Itu Nabi macam-macam perangai akhlak yang mulia. Pasal ibu susuan Nabi semua yang dia. Itu susu ibu itu dia boleh mempengaruhi orang yang rupa paras dan tabiat akhlak ramai. Dapat anak, tapi kita sekarang kita ambil orang ngaji di rumah, ada orang dulu dibagi terus je. Berapa tahun kontrak? 3 tahun dulu, 3 tahun lah. Sekarang kita panggil orang ngaji di rumah, orang Arab dulu dibagi terus 2 tahun, 3 tahun dulu. Begitulah kata saudara Nabi Yusuf AS, ibu Nabi Yusuf namanya Rohil. Dulu kan Nabi Yusuf, Nabi Yaqub kan kahwin 4. Satu-satunya Nabi yang Allah izinkan berkahwin berhimpun adik-beradik satu masa, itu Nabi Yaqub. Isi pertama, isi kedua Nabi Yaqub adik-beradik. Tidak berlaku pada Nabi lain, melainkan hanya Allah izinkan kepada Nabi Yaqub AS. Isi pertama, isi kedua adik-beradik, ada hamba. Isi pertama ada hamba, isi kedua ada hamba perempuan. Bila berkahwin dengan Nabi Yaqub, diberikan hamba mereka Nabi Yaqub, dia mereka dikahwin 4 orang si Nabi Yaqub, dapat 12 orang anak. Atau orang panggil Bani Israel 12 buah, 12 keturunan daripada cucu Nabi Yaqub AS. Bahkan aku peliharakan bersama-sama dengan mereka itu. Kata mereka itu, jika engkau hendak beli daripada kami jualkan akan dia kepada kami. Kata Nabi Yusuf, wahai Malik bin Zaid, kalau kau nak belikan hamba kami nak jual. Kalau kau nak beli, kami nak jual. Dan kata tajir, kata Malik bin Zaid, tiada lagi serta kami darahi melainkan qadar 20, melainkan qadar 20 dirham. Kata Malik bin Zaid, kami dah habis berdagang, dah punya duit, modal tak ada nak ambil, melainkan harta duit yang ada berkami hanya 20 dirham. 20 dirham je. Kerana kami sudah belikan mata benda, kami pergi Syam dan belikan apa Palestin. Kata mereka itu, kami jualkan akan dikau dengan darah itu, dengan dirham itu, dengan syarat engkau tegak, engkau teguhkan ikat yang kepercayaan. Kata mereka, kami sanggup jualkan hamba ini dengan harga 20 dirham, tapi buat perjanjian. Buat perjanjian. Dan engkau rantaikan akan budak ini, dan kebelemukan akan budak ini, dan suruh orang melihatkan akan dia
Itu kebawakan ke negara Mesir. Perjanjian dia pun ikatkan tangan kaki, suruh jaga, suruh orang perhati jaga sampai ke negara Mesir. Maka bahawasanya Yusuf itu pencuri, kata adik-adiknya. Lagi pula suka larikan diri, takut-takut terlepas, kata mereka. Nescaya mereka akan nak saja akan lari kembali semula. Itu perjanjian ini. Maka berkatalah Tajir Malik bin Zaid, demikianlah mereka buatkan persetujuan. Tetapi surat, katanya, hendaklah kau tuliskan satu surat. Maka mendahululah oleh Rubail akan kertas dan diberikan akan dakwah, maka disuratnya. Perjanjian itu dibuatkan dengan tulisan. Rubail, salah seorang daripada ahli Nabi Yusuf, Rubail, yang suruh Nabi Yahuda. Rubail keluarkan kertas, Rubail keluarkan dakwah, buatkan perjanjian beli hamba dengan harga 20 dirham dengan syarat ikat tangan kaki, tutupkan mata orang berarti sampai negara Mesir, baru bermuka. Selagi belum sampai negara Mesir, perjanjian jangan buka ikatan, jangan buka, tutup kepala dia tutup, tak pilihan. Jadi orang berarti sampai negara Mesir. Bismi ilahi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, hadza mashtarahu Malik bin Zaid al-Khuzai min awlad Yaqub wa hum fulan wa fulan mamlukuhum Yusuf bi 20 dirhaman wa aqahu. Itulah perjanjian dalam masa itu. Kemudian dituliskan perjanjian untuk membeli Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wila wa mufta bihi hikmataka futuhan arifin wa nshuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.